Bertemu kembali. Baiklah saudara, seterusnya kita berlintah langsung ke Sabah bersama rakan penyampai kita Stanley Minsun yang telah pun bersedia. Stanley, silakan dengan laporan anda. Terima kasih Zarul di Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Intipati pengubahsuaian bajet 2016 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kemarin terus mendapat perhatian pelbagai lapisan rakyat. Antaranya pembinaan dua lagi pusat transformasi bandar UTC di negeri ini iaitu di Keningau dan Tawau. Dalam tinjauan kru RTM di Keningau, mereka yang ditemui yakin dengan adanya UTC di daerah ini nanti ia akan memudahkan pelbagai urusan berkaitan dengan agensi yang ditempatkan di pusat berkenaan. Pegawai daerah Keningau, Haji Yusuf Haji Osman berkata, langkah mewujudkan UTC di daerah berkenaan sememangnya dinantikan masyarakat sekitarnya. Tapak telah kita kenal pasti, iaitu sebuah tapak di Pasaraya lama di daerah Keningau ini yang akan dibangunkan tidak lama lagi lah. Jadi alhamdulillah dari segi kemudahan untuk kawasan ini, terutamanya parking dan sebagainya juga telah dikenal pasti supaya setiap masyarakat yang berurusan akan memastikan bahwa mereka ini dapat berurusan dengan baik dan teratur. Senang bagi kami untuk ini daerah Keningau ini ataupun untuk masyarakat di kampung-kampung yang memudahkan urusan-urusan segala yang apa yang dibuatlah. UTC Keningau yang bakal dibina juga akan memanfaatkan penduduk berhampiran seperti Tenom. Pada saya adalah tepat dan sesuai. Daerah Keningau sendiri daerah yang berhampiran dengan Tenom, dan saya rasa dan saya percaya penduduk Tenom dapat menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada di sana dengan mudah. So, pada masa ini perhubungan memang tidak menjadi satu masalah. Lagipun Keningau adalah merupakan satu daerah untuk perhubungan dengan daerah-daerah lain. Antara agensi yang akan menawarkan perkhidmatan di UTC Keningau ialah Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pendaftaran Negara, Klinik Kesihatan dan Jabatan Imigresen. Sementara itu di Tawau, Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Datuk Hamisa Samad mengalu-alukan pewujudan UTC di daerah tersebut. Tiba masanya sepatutnya sudah lamalah ya diwujudkan untuk memudahkan rakyat berurusan, sebab UTC ini dia menyediakan sebelah malam juga kan untuk berurusan. Jadi memandangkan mungkin rakyat kita pun tidak berkesempatan untuk berurusan pada siang hari. Jadi untuk memudahkan rakyatlah. Datuk Hamisa turut menyifatkan pengubahsuaian bajet 2016 yang dibentangkan Perdana Menteri tetap mendahulukan rakyat. Ini kerana meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran, segala perancangan kerajaan nyata bagi memastikan kesejahteraan negara dan rakyat secara keseluruhannya. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada 22 penerima terdiri warga emas, ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU sempena Tahun Baharu Cina di kediamannya di Tawau. Terdahulu, Datuk Hamisa berharap perpaduan antara pelbagai kaum di negeri ini dikekalkan dan disemai dengan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati budaya dan adat resam setiap kaum. Ia dapat diperkukuh dengan bersama-sama berkongsi kegembiraan ketika waktu perayaan. Jabatan Imigresen Sabah telah menghantar pulang seramai 27,769 tahanan asing sepanjang tahun lepas. Ini termasuk mereka yang berada di pusat-pusat tahanan, sementara pada tahun sebelumnya tahanan terdiri dari warga Filipina, Indonesia, Pakistan, India dan China. Pengarah Imigresen Sabah Musa Sulaiman turut memaklumkan seramai 18,874 pendatang asing tanpa izin parti juga telah ditahan tahun lepas menerusi operasi bersepadu Jabatan Imigresen Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Manakala seramai 236 pengunjung dihalang memasuki Sabah kerana tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan imigresen. Ini termasuk individu dalam senarai hitam dan pernah melanggar peraturan yang ditetapkan sebelum ini. Saya ingin memaklumkan jabatan tidak teragak-agak untuk menghalang kemasukan pelawat yang kita anggap sebagai mengancam keselamatan dan boleh menggugat keharmonian negeri Sabah.
Musa bercakap dalam sidang media di Dewan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan waktu operasi di Pos Kawalan Imigresen Sindumin Sabah dan Merapok Sarawak dilanjutkan dari 6 pagi hingga 10 malam kepada 6 pagi hingga 12 tengah malam mulai 1 Februari ini. Langkah itu diharap dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya di kedua-dua negeri. Ketika ditanya mengenai program penggajian dan penempatan semula parti yang diumumkan Perdana Menteri ketika membentangkan pengubahsuaian bajet 2016 kemarin, Musa berkata Jabatan Imigresen Sabah akan meneliti kaedah bersesuaian dalam membantu industri menggaji pekerja asing. Sektor perkhidmatan di negeri ini diminta kekalkan tahap profesionalisme dan integriti tinggi agar lebih berdaya saing serta seiring dengan perkembangan ekonomi negara. Menteri Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat Datuk Seringan Gubat berkata, pelbagai faktor termasuk kepesatan teknologi terkini memaksa sektor berkenaan melakukan perubahan agar dapat menyediakan perkhidmatan berkesan sekaligus bertahan dalam industri. Selain menyumbang 40% kepada pendapatan hasil keluaran dalam negara kasar, KDNK sektor perkhidmatan juga menyumbang kepada industri pelancongan negeri selain merupakan entiti yang mampu berkembang ke peringkat global. Datuk Seringan berucap dalam majlis graduasi program GRIP 1 Malaysia di Kota Kinabalu. Program anjuran Computer Learning Center dengan kerjasama Persatuan Usahawan dan Profesional Wanita Sabah SWEPA dan Tabung Pembangunan Sumber Manusia HRDF Sabah dan Labuan ini mendedahkan peserta kepada 3 topik utama iaitu pengurusan sumber manusia, jualan dan pemasaran serta pengurusan keuangan dan perakaunan. Everything that I've learned is actually practical in my work. But most of the syllabus actually I have learned from my the bachelor degrees for 3 years actually. So this considered as an intensive program for the new learner. Ini program memang bagus untuk kami, especially yang sudah bekerja lama. Dia very refreshing kami punya knowledge, and then dia boleh enhance kami punya, widen kami punya skills. Seramai 75 peserta dari 30 organisasi sektor perkhidmatan di negeri ini menyertai program yang berlangsung selama seminggu berkenaan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama rakan penyampai Zarul di Angkasa Puri. Silakan.